السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Pada pengajian yang lepas kita telah membahaskan perkara yang berkaitan tentang ibadat solat, di antaranya qasad, ta'arud wa ta'yin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan jika pada sembahyang Jumaat maka ditambahkan atas 3 perkara. Di atas yang satu perkara iaitu menghadirkan niat mengikut imam. Telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, iaitu ada qasad, ada ta'arud dan juga ada ta'yin. Ada qasad, ada ta'arud dan juga ada ta'yin. Bagi sembahyang Jumaat disyaratkan bagi imam dan makmum berniat menjadi imam dan berniat menjadi makmum. Kalau imam itu walaupun bilangan sembahyang Jumaat melebihi 40 orang mengikut di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tetapi imam tidak berniat menjadi imam, maka sembahyang Jumaat ianya adalah tidak sah bagi dia. Tak sah, sebab imam wajib berniat menjadi imam pada sembahyang Jumaat gitu. Begitu juga yang kedua, salat yang diulangkan semula, as-salatul mu'adah. Tadi kita dah salat, kemudian kita salat kali kedua. Tadi solat dengan bilangan jemaah yang sedikit, barangkali 2 orang. Kemudian tiba-tiba ada orang lain ataupun ada orang alim hadir, ramailah orang ikut dia. Patutlah jemaah tak ramai, sebab dia orang tunggu orang seseorang yang alim nak hadir. Jadi pakat semua ikut dia. Kita pun nak ulang juga semula sembahyang bersama dengan orang tersebut, jemaah yang lain, maka disyaratkan mesti berniat menjadi makmum dalam takbiratul ihram. Jadi makmum wajib berniat menjadi makmum dalam takbiratul ihram pada sembahyang Jumaat. Imam juga wajib berniat jadi imam di dalam sembahyang Jumaat. Begitu juga sembahyang yang diulangkan semula, imam kalau ulang balik sembahyang, katakan sembahyang Jumaat kerana kawasan dalam sebuah tempat itu tidak banyak masjid dan juga surau,
terpaksa didirikan Jumaat ni berkali-kali. Setengah negara ada begitu. Sebab tempat tersebut tidak ada masjid yang begitu banyak. Orang nak sembahyang Jumaat juga. Jadi jemaah yang lain duduk ataupun menunggu di luar mendengarkan khutbah. Dia dengar khutbah. Jadi kumpulan yang pertama habis dah sembahyang. Kemudian kumpulan kedua tadi sebab dia dengar khutbah. Tapi mendengarkan khutbah. Kemudian dia pun sembahyang kali kedua pula. Tu imam yang sama. Tetapi mengikut di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i, di antara khutbah dengan sembahyang tidak melebihi 2 rakaat. Di antara khutbah habis saja baca khutbah, imam ni kalau nak ulang balik sembahyang, jaraknya jangan lebih daripada 2 rakaat. Bermakna kalau diulangkan semula, imam yang sama dengan khutbah yang sama, mengikut mazhab kita Syafi'i tak boleh. Mesti diulangkan khutbah semula, iaitu dalam keadaan membaca yang rukun. Kalaulah contohnya hendak sembahyang itu nak diulangkan, kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi imam tersebut kalau dia juga ulang balik, wajib berniat menjadi imam, dan makmum wajib berniat menjadi makmum kalau sembahyang diulang semula. Begitu juga sembahyang dijamakkan kerana hujan. Contohnya pada masa zaman sekarang ni ialah musim hujan. Lepas sembahyang fardu maghrib ataupun waktu sembahyang maghrib tu hujan begitu lebat. Keadaan kawasan kita ni kalau hujan lebat mudah kena banjir. Mudah kena banjir. Jadi kita nak menyelamatkan barang-barang di rumah dan juga di sudut nyawa dan keselamatan, dalam hukum Islam boleh kita jamakkan sembahyang. Jamak tanpa qasar. Jamak tanpa qasar. Jadi contohnya imam kata, hari ni kita jamak sembahyang. Lepas dia sembahyang maghrib ni, pakat baliklah, selamatkan harta benda. Yang mana boleh diangkat tu angkatkanlah. Nak pindah boleh pindahlah. Nanti barangkali bah yang begitu besar, maka dijamakkan sebagai jamak taqdim tanpa qasar kerana dia bukan bermusafir. Jadi mereka yang jamak disebabkan hujan ataupun disebabkan malapetaka ni, maka mereka ini boleh melakukan sedemikian rupa dengan syarat mesti berniat menjadi imam di dalam takbiratul ihram dan juga niat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram. Mana yang pertama sembahyang Jumaat, yang kedua sembahyang yang diulangkan semula, yang ketiga sembahyang al-majmu'ah bil matar, iaitu sembahyang yang dijamakkan disebabkan hujan. Dan yang keempat, sembahyang yang dinazarkan berjemaah. Seorang ni dia bernazar, aku kalau sembuh ni, aku nak sembahyang jemaah, seumur hidup, seumur hidup. Maka dia bernazar, dia lama terlantar di atas katil, dia pun bernazar, ya Allah, kalau aku sihat ni, aku nak sembahyang berjemaah. Apa cara pun aku nak sembahyang jemaah. Sama ada dia berdua ke, sama ada dia bertiga ke, dia nak sembahyang berjemaah. Maka orang yang berniat sembahyang berjemaah wajib berniat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram. Begitu juga imam, dia wajib berniat menjadi imam di dalam takbiratul ihram sekiranya dia sembahyang dalam keadaan bernazar berjemaah. Bernazar. Tetapi sekiranya dia tidak berniat di dalam takbiratul ihram, lepas dia takbir kerana dalam keadaan tergesa-gesa, bila dah kamat dia tergesa-gesa, macam kita ni bila dah kamat tapi kena cek suhu dulu. Kemudian bawa sejadah pula, sejadah nipis, bawa bentang terbang begitu, bentang Allahu Akbar, dah habis takbirat ihram, teringat tak berniat menjadi makmum di dalam takbirat ihram, sedangkan sembahyang itu sembahyang yang dinazarkan. Dia bernazar nak sembahyang berjemaah. Macam mana?
Ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyebut sekiranya ianya tidak berniat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram, semayang yang dijamakkan, semayang yang dinazarkan, semayang dia sah, tetapi berdosa kerana melanggar nazar yang telah dinazarkan. Semayang dia sah. Kalau tadi dia semayang subuh, semayang dia sah, tapi dia berdosa dan wajib dia membayarkan kafarah sumpah ataupun kafarah nazar. Wajib dia membayar kafarah nazar. Ini disebut oleh ulama. Fa illam takun ma'ahu, sekiranya tidaklah ianya berniat bersamanya menjadi imam ataupun menjadi makmum, lam yanaqid, tidak sah semayangnya, ghairal akhirah, melainkan semayang yang dinazarkan tadi. Fatan'aqidu furada mal ismi bifawatil nazar, maka dihukumkan dia semayang seorang diri kerana dia telah melanggar nazar dia. Mana ada 4 keadaan yang disebut oleh ulama kita di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Imam wajib berniat menjadi imam di dalam takbiratul ihram, dan makmum wajib berniat menjadi makmum di dalam takbiratul ihram. Ini keadaan-keadaan yang diwajibkan, yang dinamakan ta'yin nafsi, ta'yinun nafsi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun dalam kitab kita meringkaskan hanya menyebut iaitu berkaitan tentang semayang Jumaat. Sambung seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbir imam. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya, supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram, kerana tersebut dia dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu man syahidaha arba'ina yawman kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Ataupun matan yang sebenarnya yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikul takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu al-Imam at-Tirmizi fi sahihih. Adapun dalam kitab kita ada kelainan sedikit riwayatnya. Barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi, ditulis baginya 2 kelepasan. Mana barang siapa yang menghadirkan sembahyang ataupun sembahyang kerana Allah Ta'ala selama 40 hari, man syahida takbiratul ihram arba'ina yawman, barang siapa yang menghadirkan takbiratul ihram selama 40 hari ataupun 40 pagi. Dalam hadis menyebut yauman, arba'ina yauman, mana selama 40 hari. Sini 40 pagi, 40 hari, 40 hari ya. Sebenarnya lah hadis 40 hari. Yauman dia tak sebut sabahan. Man syahida takbiratal ihrami arba'ina yauman. Dua-dua nasahah begitu. Sama ada dalam syarah kitab ni dan juga kitab asal, man syahida arba'ina yauman, mana 40 hari, bukan 40 pagi ya. Ditulis baginya 2 kelepasan, kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada nifak. Maka orang yang sembahyang dalam keadaan dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat 2 kelepasan, iaitu lepas ia daripada tanda-tanda
orang munafik. Tanda orang munafik. Dan yang kedua, maka ianya terselamat daripada api neraka. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, man adrakaha arba'ina yawman yuktabu lahu bara'atun minan nar. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang mendapatkan sembahyang selama 40 hari takbiratul ihram bersama dengan imam, dituliskan baginya iaitu terselamat daripada api neraka. Terselamat api neraka. Dengan syarat terhasilnya fadilat tersebut, iaitu mengiringi takbiratul ihram bersama dengan imam. Dan dalam riwayat yang lain, likulli syai'in safwatun wa safwatus salati at-takbiratul ula fahafizu 'alaiha. Bagi tiap-tiap sesuatu tu ada yang terpilih baginya, maka pati bagi semayang yang terpilih dalam semayang ini yang terlebih afdal iaitu takbiratul ihram, maka peliharalah takbiratul ihram bersama dengan imam. Dalam bab ini ada beberapa pandangan di kalangan ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i. Kerana di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i membahaskan bab serentak dengan imam, hukum serentak dengan imam. Serentak dengan imam ni ada kalanya wajib. Serentak dengan imam ni ada kalanya wajib. Iaitu contohnya imam ni membaca Fatihah begitu cepat, satu nafas. Kemudian dah habis Fatihah, dia baca inna atainakal kautsar. Habis sahaja kita amin sebagai makmum, tak sempat kita membaca suratul Fatihah bersama dengan imam. Sebab imam ni terlampau laju, terutama sembahyang tarawih 7 minit selesai 20 rakaat. Baca apa ni 7 minit 20 rakaat selesai, contoh begitu. Jadi imam ni baca satu nafas, kita tak boleh satu nafas. Kalau baca satu nafas pun tak betul tajwid kita. Jadi selepas saja amin, imam baca inna atainakal kautsar, ataupun imam baca qul huwallahu ahad. Bila dia baca qul huwallahu ahad satu nafas, kita makmum tertinggal 3 rukun panjang disebabkan keuzuran. Imam rokok, kita tak rokok, dibenarkan kerana keuzuran ketika itu, keuzuran yang datang daripada imam sebab dia yang laju. Imam iktidal, rukun pendek, kita tak habis lagi Fatihah. Imam sujud, tak habis lagi Fatihah. Imam duduk antara dua sujud, kita tak habis lagi Fatihah. Imam sujud kali kedua, kalau tak habis juga Fatihah, sama ada nak sujud bersama dengan imam terus, rakaat itu tidak diambil kira. Dia bertukar daripada muafiq menjadi masbuk. Muafiq adalah orang yang sempat baca Fatihah bersama imam, bukan kerana lambatnya membaca ataupun terlampau cepatnya bacaannya, iaitu bacaan yang sederhana. Nak kata lambat pun tidak, nak kata cepat pun tidak. Maka dia boleh bertukar daripada orang yang muafiq bertukar menjadi masbuk. Maka rakaat itu tidak diambil kira, kena tambah satu rakaat nanti selepas imam memberi salam. Jadi pun kerana dia tak sempat, dia pun terus sujud ikut imam, tinggalkan pergerakan yang lain, naik rakaat yang kedua, dia baca Fatihah serentak dengan imam. Maka wajib dia membaca Fatihah serentak dengan imam. Imam baca Fatihah, diikut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia ikut amin, dia pun amin. Imam rukuk, dia pun boleh terus rukuk, sebab tadi dia surah baca Fatihah. Ketika itu ulama kata wajib dia membaca surah Fatihah serentak dengan imam. Ini hukum serentak dengan imam. Ada kalanya serentak dengan imam ni hukumnya sunat. Di antaranya ialah amin. Idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka aminlah kamu serentak dengan imam. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang aminnya serentak dengan imam dan serentak dengan para malaikat,
Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa aminnya serentak dengan para malaikat, iaitu malaikat hafazah, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, nescaya diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Ini hukumnya serentak dengan imam sunat. Ada kalanya serentak dengan imam hukumnya makruh. Contohnya takbir intiqalat serentak dengan imam. Ada kalanya contohnya dia beri salam pun serentak dengan imam, terutama pada bulan Ramadan Bilal belakang ni, sebab dia nak ambil mikrofon cepat, sebab dia nak baca fadlan minallahi wa ni'mah. Tu sebab kita belum habis salam Bilal dah dengar dah fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kita kata bila pula Bilal ni, bila dia beri salam kita assalamualaikum warahmatullah, kita baru beri salam. Tu imam assalamualaikum warahmatullah, imam beri salam kedua dia dah fadlan minallahi wa ni'mah. Mana Tok Bilal ni dia serentak beri salam dengan imam. Hukumnya sah tak semua? Ya sah, tapi makruh. Ialah makruh. Dan yang keempat, hukumnya ialah batal sembahyang apabila takbiratul ihram serentak dengan imam. Imam takbir Allahu akbar, maka hukumnya adalah batal sembahyang. Jadi dalam pembahasan kita pada pagi ini berkaitan untuk mendapatkan fadilat takbiratul ihram, maka ulama di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i mengingatkan jangan serentak. Kalau begitu jangan serentak, adakah ianya selepas ra' takbir itu mati, ataupun boleh mengiringi selepas imam takbir Allah kita pun takbir? Dua pandangan di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Pandangan yang pertama menyatakan iaitu jangan makmum takbiratul ihram sehingga imam mematikan huruf ra. Ini pandangan yang pertama. Kerana tidak boleh seseorang berniat menjadi makmum sedangkan imam belum lagi masuk sembahyang. Ini kebanyakan kitab-kitab Jawi bahas begitu, termasuklah kitab Hidayat Tusbian. Mana bila kita berniat menjadi makmum sedangkan imam belum lagi sempurna sembahyangnya. Contoh, saya bagi contoh, imam cakap Allah, kita pun Allah, tiba-tiba imam tak jadi, adakah kita terus jadi sembahyang? Kita juga tak jadi. Imam pun takbir kali kedua Allah, kita pun Allah, imam tak jadi. Tengok imam tak baca, kenapa tak baca patah? Rupanya tu imam tak jadi, imam takbir lagi, kita pun takbir. Oleh sebab itu pandangan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa tidak boleh bertakbiratul ihram makmum melainkan selepas ra' kalimah Allahu Akbar itu dimatikan oleh imam Allahu Akbar, barulah kita takbiratul ihram. Ini pandangan pertama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Adakah pandangan ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man adraka, satu riwayat man syahida, satu riwayat man adraka, atau man syahida takbiratul ihram, barang siapa menghadirkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau tadi nak sama macam mana? Imam dah habis takbiratul ihram, imam sudah habis takbiratul ihram. Dalam hadis yang lain, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula, riwayat daripada Imam Tirmizi, barang siapa yang salat kerana Allah Ta'ala selama 40 hari secara berjamaah mendapat takbiratul ihram yang pertama, kutibat lahu bara'atani, ditulis baginya 2 kelepasan, lepas daripada munafik dan lepas daripada api neraka, daripada api neraka dan lepas daripada munafik. Kalaulah ra' itu sudah dimatikan, nak dapat takbiratul ihram macam mana? Tapi ada juga ulama Syafi'i berpegang sedemikian rupa, dia kata itu kira dapat takbiratul ihram.
Kerana macam mana berniat menjadi makmum sedangkan imam belum menjadi imam. Betul juga hujahnya. Tapi di dalam kitab kita ini cenderung pandangan yang kedua. Hujah pandangan yang kedua ini, bagaimana seorang imam boleh berniat menjadi imam sedangkan makmum belum takbiratul ihram. Nampak? Imam sekarang ni Allahu Akbar, dia berniat menjadi imam sedangkan orang tak ikut lagi. Contohnya di dalam sembahyang Jumaat, wajib imam berniat menjadi imam, makmum belum habis takbiratul ihram. Macam mana seorang makmum belum ada lagi takbiratul ihram, tak ada makmum lagi, dia boleh berniat menjadi imam? Kita kata betul juga. Jadi ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antara pengarang kitab kita ini cenderung pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini apa hujahnya? Hujahnya sebagaimana yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, iaitu satu kaedah yang masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam As-Sayuti telah menyebut dalam kitab dia Al-Ashbah wan Nazair, iaitu perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Kaedahnya ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu, ataupun yu'ta hukmuhu. Sesuatu yang hampir maka dihukumkan seperti betul, seperti yang sebenar. Sesuatu yang hampir dihukumkan seperti sebenar. Kerana sudah hampirnya nak semayang, oleh sebab itu imam boleh berniat menjadi imam di dalam takbiratul ihram kerana hampirnya makmum takbiratul ihram. Kerana hampirnya makmum takbiratul ihram. Oleh sebab itulah dinamakan kaedah ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu. Di bawah cabangan kaedah fiqh, al-ibratu fil hali awil ma'ali. Adakah diambil kira pada sekarang ataupun pada akan datang? Maka ulama Syafi'i, pandangan kedua yang dipakai dalam kitab kita ini, dia pakai maknanya sesuatu yang hampir maka dikirakan seperti berlaku. Begitu. Oleh sebab itu makmum juga boleh berniat jadi makmum bila imam takbir, tapi dengan syarat jangan serentak. Imam biar imam dulu takbir Allah, kita pun Allah. Tak boleh Allah Akbar, Allah serentak begitu, batal. Sebagaimana saya terhuraikan dalam muqaddimah tadi. Hendaklah mengiringi, sebab dalam hadis menyebut mendapat takbiratul ihram iaitu aqibahu, mengiringi takbiratul ihram. Mengiringi takbiratul ihram. Menggunakan kaedah fiqh ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu. Sesuatu yang hampir maka dihukumkan seperti yang sebenar. Contoh, kita mengaji dalam bab puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, iaitu puasa bulan Ramadan ni janganlah ianya berasmara dengan isteri suami ini di antara pusat dengan lutut pada siang hari. Pada siang hari. Kerana di antara pusat dengan lutut ni dah hampir, takut terlajak terus bersetubuh, maka disebut oleh ulama ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu. Begitu juga isteri dalam keadaan haid. Isteri dalam keadaan haid, si suami ni berasmara dengan isterinya di antara pusat dengan lutut, takut-takut terlajak, jadi bersetubuh dalam keadaan isteri haid. Hukumnya adalah dihukumkan seperti bersetubuh pada haid, maka tidak dibenarkan dia antara pusat dengan lutut ni kerana takut berlaku. Jangan usik dalam dekat-dekat situ. Kenapa? Kerana takut berlaku, maka dihukumkan seperti berlaku. Apakah kaedahnya? Kaedah yang disebut oleh Al-Imam As-Sayuti, ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu. Sebagaimana yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas dalam bab takbiratul ihram juga, secara berjamaah.
iaitu bila idah kamat, jangan nak sibuk kita ni nak sembahyang sunat, jangan nak sibuk kita ni sujud sajadah, nak sujud sajadah. Kenapa? Apabila kamat nak didirikan, hampir-hampir nak kamat, tulis dah situ, contohnya tet lagi 1 minit, lagi 1 saat, kita pun Allahu Akbar nak takbiratul ihram juga. Sedangkan bila dah kamat, tak boleh kita semayang apa-apa semayang sunat dan juga sujud sajadah, kerana sudah kamat, hampir kamat, dikira macam kamat. Kaedahnya ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu ataupun yu'ta hukmuhu. Kita ikut pandangan kitab kita ni, dia juga ada hujjah, tapi dengan syarat jangan serentak takbiratul ihram. Jangan serentak. Allah, iman Allah, kita pun boleh Allah. Allah. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan telah tersebut di dalam kitab Asy-Syihab. Kitab Asy-Syihab iaitu kitab Syihabuddin Ar-Ramli, karangan seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Syihabuddin Ar-Ramli ni iaitu mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, nama dia, mengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan tersebut di dalam kitab Syihabul Ramli rahimahullahu taala, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri. Dia kata ada sekumpulan pencuri. Al-Imamu Ramli iaitu Syihabuddin Ahmad Ibnu Ahmad Ar-Ramli meninggal dunia pada tahun 971 Hijriah, menyebut di dalam kitab syarah kepada Minhajul Talibin karangan Al-Imamul Ghazali, Al-Imamul Nawawi rahimahullah taala, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka itu 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al-Bahili. Mana sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah ta'ala, kira dia ni orang kaya, ada 400 unta dan 40 hamba abdi. 400 unta dan 40 hamba abdi, orang curi. Bila kena curi, tengok unta 400 lenyap habis. Kita seekor lembu nak buat korban pun hilang, terduduk kita ini 400 ekor unta dan hamba abdi juga lesap habis. Dia jadi sedih. Kemudian masuklah ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita. Banyak dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mana bertanya. Apa Rasulullah tanya? Hasibtu annaka fatatka takbiratul ihrami ma'al imam. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fautuha ashaddu min hazihi? Qala wa min qala. Dia kata. Dan sambung balik kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku agak, kalau dalam tu hasibtu, mana aku sangka, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram. Agak kau ni sedih ni sebab terluputnya takbiratul ihram. Sebab di kalangan para ahli ulama, yang mana bila luput dia takbiratul ihram bersama imam ni, di antaranya guru kepada Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang bernama Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri, guru kepada Imam Bukhari. Satu hari
dia terluput terluput sembahyang jemaah isyak, tak dapat sembahyang berjemaah sebab ada tetamu datang, jumpa Tok Syekh satu lepas satu, tanya soalan lepas satu. Dia kata ini dah pukul 8.30. Dia tak faham juga 8.30. Kalau bahasa Mesir syuf sa'ah, dia kata. Syuf sa'ah tu mana faham lah, tengok jam. Tengok jam tu mana faham, itu pepatah bahasa Arab Mesir. Syuf sa'ah. Kalau kam sa'ah itu biasa Arab Mesir, pukul berapa sekarang. Tapi syuf sa'ah, tengok jam tu faham lah, baliklah. Itu bahasa Mesir ya. Syuf sa'ah apa? Kita pun syuf sa'ah, kita pun kata aku tengok jam sekarang ni. Syuf tu sa'ah. Itu maknanya dia tak faham bahasa Mesir. Syuf sa'ah maknanya dah tengok jam tu balik begitu. Dia orang ni pun tak faham. Dia ni tak faham. Setelah masuk isyak, kalau orang zaman sekarang dia datang rumah kita, oh dah azan tu. Oh, sekarang cepat azan ya. Sekarang cepat azan ya. Ini tanda-tanda kiamat yang dia kata. Dia sebut sudah azan tu mana nak sembahyang jemaah. Luputlah sembahyang berjemaah kerana ada orang berjumpa dengan dia. Cakap-cakap pun dia tak faham juga. Maka guru Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, lepas orang ni balik, dia pun carilah masjid nak sembahyang berjemaah. Semua masjid ditutup. Macam sekarang ni PKPP ya, tutup habis. Lepas salam tutup kan. Kena semayang di luar. Kena di sini okeylah, ada pipe juga di luar. Kena setengah tu nak ambil uduk di tandas. Semalam saya pergi satu negeri, Allahu Akbar, dia tulis, dia tutup semua pipe, tutup. Nak ambil uduk, dia pergi tandas. Tandas pula jauh ke belakang. Tandas jauh. Allah, kalau pergi tandas pun ambil uduk, sama juga kalau nak kena juga, orang pun pegang paip yang sama kan, orang kena pegang paip yang sama. Tinggallah satu paip. Kalau nak kena sama je. Kalau pergi tandas, suruh ambil uduk dekat tandas. Dalam ambil uduk kat tandas makruh, tempat bernajis. Macam mana nak ambil uduk, kaki terangkat-angkat dekat ni, dekat sinki, angkat kaki. Kita ambil uduk kan, terangkat-angkat pula, kena pakcik tu macam mana? Ambil uduk di rumah orang kampung boleh lah ambil uduk di rumah. Allahu Akbar. Kena permudahkan, tinggallah satu dan suruh di situ, selepas tu dibasuh ke apa ke. Ini susah masalah. Itu negeri orang, bukan negeri Melaka. Kita sambung balik. Contohnya habis orang semayang, kunci. Dia pun cari-cari tak ada orang semayang jemaah. Maka bila dia balik, dia semayang sampai 27 kali. Semayang isyak tu diulang 27 kali. Dah ulang 27 kali, penat dia pun tidur. Bila tidur, maka dia bermimpi dia berlumba. Naik kuda berlumba. Dia pun pecut, tak boleh potong. Orang depan, dia pecut lagi tak boleh potong. Orang tu kata, kamu macam mana pecut pun takkan boleh potong aku. Sebab apa? Sebab aku nak beritahu, seorang diri tidak akan sama seperti 27 secara berjemaah. Maknanya nak mengingatkan, walaupun semayang isyak itu kamu ulang sebanyak 27 kali, takkan sama fadilatnya macam semayang berjemaah. Maka tersedarlah guru Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Ubaidillah Ibn Umar Al-Qawariri rahimahullah ta'ala. Ini dia punya nak dapat fadilat berjemaah ni. Sambung balik kita. Ini dah sampai masa dah ni. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Makcik-makcik kata, lepas anjaklah sikit Ustaz, kata. Jadi saya timalah anjak sikit. Sebab salam-salam habis kita ngaji orang, boleh terus sembahyang sunat isyraq kan, ataupun sembahyang sunat duha. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Rasulullah tanya, barangkali kau terlepas takbiratul ihram ke? Maka jawab Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ya Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras daripada kehilangan itu semua. Dia terus jawab,
Macam para sahabat yang lain, ada yang terluput takbirat ihram disebabkan ghaliknya pergi ke kebun, tengok tambah sekarang musim durian, ada buah rambutan, galik tengok sampai-sampai masjid tutup. Tak dapat sembahyang jemaah. Ajak orang lain pun sembahyang, aku dah sembahyang lah, dia kata. Dah. Kerana kebun ni dia wakafkan kebun. Kerana kebun dia wakafkan kebun kerana terluput takbirat ihram. Tak sanggup kita. Jeffrey beli motor baru, basuh-basuh motor, kerana ada bau kencing kucing lah apa semua, sibuk dia. Sampai masjid dah habis orang semayang. Sanggup jual balik motor tu. Baru beli motor. Tak sanggupnya. Tak sampai tahap macam para sahabat ni. Apa Abu Umamah Al-Bahili menyebut dalam hadis yang kita baca ni? Dia kata, luput takbirat ihram itu lebih besar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 400 ekor unta yang dicuri dan 40 orang hamba yang dilesapkan orang. Dia kata, Allahu akbar. Kata itu semua, kata, adalah lebih besar bagiku, kata, daripada kehilangan unta sepenuh bumi ini. Tu dia. Dia kata daripada wa min mil'il ardi jamala, wa min mil'il ardi jamala, iaitu daripada wa min mil'il ardi, daripada keseluruhan isi dunia ini, nisbah kepada jamal, nisbah kepada unta. Jamala iaitu nisbah kepada unta. Itu lebih berat daripada unta. Unta ni boleh cari, tapi luput takbirat ihram nak cari mana? Unta kalau dicuri, kita usahakan boleh dapat balik. Hamba abdi kalau telah dilenyapkan orang, dilesap orang, kita boleh cari balik. Tapi takbirat ihram bersama imam sudah terlepas. Masalama faqidus syai'i la yu'ti. Hilangnya, terluputnya sesuatu, dia tidak akan dapat memberi kamu semula. Kaedah fiqh yang paling masyhur, faqidus syai'i la yu'ti. Faqid, terluputnya, hilangnya sesuatu, terutama takbirat ihram, la yu'ti, tak akan dapat kembalikan kamu. Allahu akbar. Sama balik kita. Ini yang disebut di dalam kitab kita ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami fil Firdaus wa nahwihi an Ibni Umar radhiyallahu an. Ini juga ada rujukan. Dan telah menyebut pengarang kitab Minhaj, itu karangan Imam Nawawi, Minhajut Talibin. Minhajut Talibin merupakan ringkasan. Asalnya kitab ini diambil asal Imam Syafi'i, kemudian turun kepada Al-Imam Al-Buwaiti. Al-Imam Al-Buwaiti meringkaskan kitab Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Buwaiti turun kepada anak murid beliau yang bernama Al-Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Al-Malik Al-Juwaini mengarang kitab Nihayatul Matlaq fi Dirayatil Mazhab. Kemudian daripada Abdul Malik Al-Juwaini turun kepada anak murid beliau Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama kitab beliau Al-Wasid, Al-Basid, Al-Wasid, Al-Wajiz. Al-Wajiz ni telah dihuraikan oleh seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Ar-Rafi'i. Nama kitabnya Muharrar. Nama kitabnya Muharrar. Daripada Imam Rafi'i ni, Imam Nawawi ringkas pula lagi. Nama dia Minhajut Talibin. Imam Nawawi mengambil ilmu daripada Imam Rafi'i, nama kitabnya Muharrar. Daripada Muharrar diambil daripada Imam Ghazali, nama kitabnya Al-Wajiz. Daripada Al-Wajiz ambil daripada kitab Nihayatul Matlaq fi Dirayatil Mazhab Al-Imam Al-Haramain. Al-Imam Al-Haramain mengambil ilmu daripada anak murid Imam Syafi'i bernama Al-Imam Al-Buwaiti.
Al-Imam Al-Buwaiti mengambil daripada Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil daripada sahabat terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah kitab, silsilah kitab. Kita kena tahu silsilah ni, ya. Dari sudut mazhab Al-Imam Syafi'i, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram itu mengiringi takbiratul ihram imam. Nama pandangan mazhab kita ni, dalam kitab kita ni, pandangan yang kedua mengikut kaedah ma qaraba syai' yu'ta hukmuhu. Sesuatu yang hampir dihukumkan hukumnya. Mana Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, tidak menunggu kepada matinya Rabb. Tapi kalau orang ni was-was macam mana? Allah. Imam dah takbir, Allah, dia kata. Imam dah nak baca Fatihah dah, dia Allah. Was-was. Bila imam saja waladdallin, Allahu akbar, dia boleh masuk. Ini orang was-was ni macam mana? Dan tersebut dalam kitab Syarah Muhazzab, Al-Imam Syirazi rahimahullah ta'ala, dia mengarang kitab Muhazzab dan dia juga mengarang kitab Syarah Muhazzab. Fadilat takbiratul ihram itu boleh dicapai dengan tidak diganggu was-was yang zahir. Tapi kalau was-was ni tak dapat fadilat. Adakah ia dikirakan uzur ataupun tidak? Dan dengan inilah nyata bahawa orang yang diganggukan dengan was-was yang zahir itu tidaklah ia mendapat fadilatnya. Jadi pengarang kitab kita ni dia cenderung kepada pandangan yang mengatakan was-was ini tidak termasuk uzur. Al-azar asy-syar'iyyah, uzur dari sudut hukum syarak ni, dia antaranya jahil, dia antaranya ialah terlupa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu. Umatku tidak akan dikira berdosa kerana dia terlupa ataupun dia tersalah. Terlupa ataupun tersalah. Adakah was-was ni termasuk uzur syar'i? Syekh kata tak masuk. Tak masuk. Kenapa? Kalau kau minum, boleh tak was-was minum? Dah minum? Tak minum lagi aku. Minum lagi. Entah, rasa macam tak minum. Ada orang begitu? Tak ada. Ada rasa begitu. Makan, kenyang. Macam tak makan pula aku ni. Tak ada. Was-was ni dia sudut ibadat je. Bab makan tak ada was-was. Bab makan tak ada was-was. Imam Ghazali kata, macam mana kau nak was-was? Kata was-was, baju kau dah basah dah, masih lagi kata tak ambil wudu. Basuh. Jadi ini mainan syaitan. Jadi was-was ni mainan syaitan. Jadi pandangan ulama kita dalam kitab kita ini, dia cenderung kata was-was ini tidak termasuk uzur syar'i. Saya akan bahas akan datang panjang bab azar asy-syar'iyyah ini. Ada yang kata termasuk uzur. Saya ni bukan buat-buat. Kalau kunci rumah, dia nak keluar nak sembahyang subuh ni, dia kunci dekat 20 kali, cek. Dia masuk, balik. Takut tak kunci. Tapi start kereta berbunyi, dia boleh jalan. Tidak pula dia, hidup ke tak hidup ni? Tak pernah jumpa orang was-was. Start enjin, kereta hidup. Tak ada pula, tak hidup kot. Start balik, tak ada. Oleh sebab itu was-was ni, apakah amalan dia untuk mengelakkan daripada was-was? Seorang anak murid mengadu kepada Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli kerana ia was-was. Bab makan tak pernah was-was, bab minum tak pernah was-was, tapi bab takbiratul ihram ni was-was. Tok Syekh tolong ajarkan satu apa amalan untuk menghilangkan was-was. Itu kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.